Terusnya Yang Berhormat Sepang. Silakan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Speaker kerana membenarkan saya untuk turut sama berbahas bajet ataupun belanjawan 2022. Tuan Speaker, kerajaan yang ada sekarang yang juga dikenali sebagai di luar sana lah sebagai government tebuk atap gagal 2.0 telah memilih untuk membentangkan bajet 2022 melalui kaedah bajet mengembang dengan izin expansionary budget, di mana kerajaan telah meminta Dewan Yang Mulia ini untuk meluluskan penggunaan wang dari kumpulan wang yang disatukan Consolidated Fund berjumlah RM322.1 bilion. Walaupun di sana wujudnya dua aliran pemikiran mengenai pro dan cons tentang bajet mengembang ini, saya rasa untuk berlaku adil kepada kerajaan yang tiada mandat rakyat ini, tidak sedikit juga para pakar ekonomi yang berpendapat jika sebuah kerajaan itu sedang dalam proses keluar daripada satu krisis ekonomi ataupun kemelesetan ekonomi, adalah lebih baik dan prudent negara itu memperkenalkan sebuah bajet yang bersifat bajet mengembang melalui proses fiskalnya yang sudah tentu bersifat prudent. Tuan Speaker, bagi pakar ekonomi, polisi bajet sebegitu adalah lebih baik bagi merangsang dan menggiatkan lagi aktiviti ekonomi dengan izin stimulate and jumpstart melalui perbelanjaan kerajaan ataupun government spending. Untuk berlaku adil, to be fair, ini juga pernah dilakukan oleh kerajaan Amerika di era Presiden Obama pada tahun 2009, di mana beliau memperkenalkan sebuah akta yang dikenali sebagai ringkasnya ARA, iaitu America Recovery and Reinvestment Act 2009, yang juga dikenali sebagai Stimulus Act bagi merancangkan lagi ekonomi negara itu selepas berlakunya economic recession ataupun kemelesetan ekonomi pada sekitar tahun 2007 dan 2008. Pada masa itu, Tuan Speaker, Kongres Amerika telah meluluskan perbelanjaan kerajaan sebanyak US dollar 787 bilion melalui pelbagai inisiatif. Kemudiannya ia juga telah dinaikkan lagi kepada, tak silap saya, lebih kurang 831 bilion US dollar. Persoalan timbul, Tuan Speaker, apa bezanya kerajaan Obama dengan kerajaan Yang Berhormat Paguh pada masa dahulu dan juga kerajaan yang ada sekarang, iaitu kerajaan di bawah Datuk Seri Ismail Sabri? Jawapannya mudah, iaitu mandat rakyat. Di sana, iaitu di Amerika, mereka mendapat dan amat hormat kepada mandat rakyat. Sedangkan di sini pula, kerajaan yang sebelum ini dan kerajaan yang ada sekarang tidak ada hatas kecil zarah pun sebarang mandat rakyat, dan hanya berjaya menjadi kerajaan setelah mengkhianati mandat rakyat melalui fenomena tebuk atap yang didahului oleh langkah Sheraton. Dari segi sejarah, Tuan Speaker, perkataan bajet ini sendiri adalah dikatakan berambil daripada bahasa Perancis yang bermaksud a little bag, bag yang kecil. Ibaratnya apabila sebuah kerajaan itu membentangkan bajet, ia sedang mengeluarkan sebuah dokumen dari sebuah bag yang kecil bagi memberitahu kepada rakyat apa yang kerajaan itu ingin lakukan terhadap wang negara bagi tahun kewangan yang akan datang. Berbahagialah rakyat dan negara jika yang membentangkan bajet itu adalah sebuah kerajaan yang beramanah, tidak korup dan penuh sedar bahawa mereka hakikatnya sedang menguruskan wang negara atau wang rakyat dan bukannya wang mak bapak mereka. Celakalah pula jika yang bentangkan bajet itu adalah sebuah kerajaan yang dari segi tahap accountability dan amanah mereka amat-amat rendah dan cenderung mempunyai mentaliti mengurus dan berbelanja wang negara atau wang rakyat macam mereka sedang berbelanja menggunakan wang mak bapak mereka. Sekarang ni, Tuan Speaker, kita dengar ada orang tu telah pun dipecat daripada sebuah sebuah syarikat kerajaan, tetapi kemudiannya telah pun dengar kabar akan dilantik sebagai duta pula. Mereka bagi jawatan ni macam mereka rasa jawatan negara ni macam negara mak bapak mereka, Tuan.
Semasa membentang bajet 2022 ini, Yang Berhormat Menteri Kewangan berbangga menyatakan bahawa bajet ini adalah sebahagian daripada pelan pemulihan ekonomi yang dinamakan sebagai 6R, iaitu 6R. Iaitu Resolve, Resilient, Restart, Recovery, Revitalize dan Reform. Tuan Speaker, saya ingin menambah satu lagi R, iaitu menjadikan 7R. Satu lagi R ialah retorik. Hakikat baik yang kerajaan ini harus diterima adalah ucapan bajet ini juga tidak sunyi daripada kenyataan-kenyataan yang berbau dan berunsur retorik. Sebagai contoh, Tuan Speaker, di perenggan yang ke-9, ucapan bajet ini mengatakan antaranya, sejak awal lagi kerajaan telah meletakkan keutamaan melindungi rakyat melebihi segala perkara lain. Ini retorik, Tuan Speaker. Kalau saya boleh baca balik, patutnya tulis gini. Kerajaan sejak awal telah temberang kerana meletakkan keutamaan melindungi rakyat lebih segala perkara. Retorik yang kedua, di perenggan yang ke-15. Dia mengatakan masyarakat dunia sesuatu yang pasti untuk disedari, kita telah membuktikan kepada masyarakat dunia yang Malaysia mampu menguruskan ekonominya dalam keadaan mencabar secara terbaik. Tuan Speaker, itu satu lagi temberang dan juga retorik. Tuan Speaker, saya rasa Tuan Speaker pun akan pernah melihat bagaimana negara-negara luar sedang mentertawakan Malaysia. Malahan kata orang tu menjadi satu bahan lawak jenaka. Seorang pelawak Amerika yang terkenal, yang beragama Islam, Hasan Minhaj, dalam satu show dia di TV di Amerika, Patriot Act, dia membuat satu slot berkaitan dengan kes 4MDB, di mana memang dia menjadikan semua orang yang lihat itu pasti akan ketawa, tetapi di dalam negara kita, orang yang telah pun membuat MONDB atau mencipta MONDB ini diperlakukan seolah-olah dia adalah seorang yang patut dihormati. Jadi saya rasa retorik terlalu banyak dalam ucapan Menteri Kewangan. Hakikat pahit yang kerajaan ini harus terima adalah ucapan bajet ini tidak sunyi daripada kenyataan-kenyataan yang berbau dan berunsur retorik. Tuan Speaker, bau asam pedas Melaka yang semerbak boleh dihidu daripada pembentangan bajet retorik ini. Walaupun frasa kesejahteraan sering dilakukan dalam ucapan bajet ini, namun elemen retorik basinya mengakibatkan irama lagu itu amat sumbang dan begitu memualkan. Hampir nak muntah, Tuan Speaker. Bagaimanapun kerajaan yang membentang bajet ini tidak ada rasa malu, malahan masih boleh melaungkan kalimah kesejahteraan rakyat, sedangkan di tangan-tangan mereka masih berlumuran quote-unquote darah rakyat. Berapa ramai rakyat yang telah memilih untuk membunuh diri di era kerajaan tanpa mandat maju negara. Berapa ramai rakyat pula yang menjadi mangsa kepada pelaksanaan sistem 2 darjat dalam penegakan hukum. Berapa ramai rakyat, khususnya golongan yang muda, yang baru sahaja menghabiskan zaman belajar mereka yang bukan sahaja dibebankan dengan terpaksa membayar hutang, membalik wang pinjaman belajar mereka melalui PTPTN, tapi juga dihukum tidak boleh keluar negara kerana bebanan hutang itu. Tuan Speaker, saya harap kerajaan mungkin boleh fikirkan juga bagaimana kita mungkin boleh, kalau tidak hapuskan sekalipun, mengurangkan bayaran pinjaman itu kepada anak-anak muda khususnya yang telah pun tamat belajar. Apabila seorang pelajar yang telah habis belajar dihukum tidak boleh keluar negara kerana masih berhutang dengan PTTN, sedangkan seorang yang telah ditolak oleh rakyat pada 9/5/2018 kerana merosakkan serosak-rosaknya ekonomi negara dan memaksa semua daripada kita semua untuk membayar hutang makhluk atau monster yang bernama YNDB yang beliau cipta sebanyak 32 bilion. Hutang 32 bilion. Berapa yang dah dibayar? Setakat itu yang dikatakan oleh kerajaan menurut laporan tinjauan fiskal
fiskal dan hasil kerajaan persekutuan. Hutang yang dibayar ini telah pun dibayar setakat bulan Jun ialah berjumlah 12.8 bilion. Duit siapa Tuan Speaker? Bukan duit yang bermak pekan, duit kita semua. Termasuk duit Speaker. Berapa banyak kerajaan kena bayar hanya untuk bunga atau interest? Tuan Speaker, 7.1 bilion. Siapa yang bayar? Siapa yang bayar Tuan Speaker? YB pekan kot bayar kot. Tuan Speaker, ini bukan saya kata, ini angka-angka daripada kerajaan sendiri. Kerajaan kata menggunakan wang daripada tabung amanah negara. Setakat ini Tuan Speaker, wang tabung amanah hanya tinggal 15.2 bilion. Hutang YNDB 32 bilion. Wang dalam tabung tinggal 15 bilion. Punya celaka ni Tuan Speaker. Minta maaf Tuan, saya kata ni celaka, bukan saya cakap orang, saya cakap pada celakanya kita dalam keadaan sekarang ni. Lepas tu Tuan Speaker, nak bayar hutang Tuan Speaker. So YB Syah Alam kata sial. Saya kata saya celaka lah. Tapi lebih kurang Tuan Speaker, makna lebih kurang lah. Tuan Speaker, sekarang ni Tuan Speaker, cara mereka nak selesai masalah, mereka buat hutang baru. Maknanya hutang baru untuk bayar hutang lama. Tuan Speaker, nanti Tuan Speaker kalau ada cucu ke cicit Tuan Speaker akan mewariskan mereka untuk bayar hutang. Hutang bukan yang Tuan Speaker buat. Hutang dibuat oleh seseorang yang telah mencipta satu makhluk monster bernama YNDB. Jika rakyat yang dibebani hutang... Tuan Speaker, saya baca pula. Baru-baru ini Tuan Speaker, dalam satu keputusan di mahkamah di London, Hakim Andrew Becker. Saya terangkan sikit tentang kes ini Tuan Speaker. Dalam kes ini Tuan Speaker pun tahu bagaimana sebelum ini Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kewangan Incorporated dan juga YNDB telah memeterai satu dipanggil Consent Award. Consent Judgment lah lebih kurang untuk menyelesaikan masalah mereka berdua dalam transaksi itu. Mereka telah enter satu Consent Judgment, Consent Award dipanggil. Sebab ini melibatkan arbitration. Tuan Speaker, ada satu permohonan dibuat oleh YNDB dan juga Kementerian Kewangan Incorporated semasa PH meminta untuk kita batalkan keputusan itu, award itu, kerana didapati bahawa award itu dimasuki untuk memberikan faedah ataupun keuntungan kepada yang berhormat pekan. Tuan Speaker, dalam penghakiman ni tuan-tuan, dalam penghakiman Andrew Becker, Tuan Speaker, Hakim Andrew Becker, dia sebut perkataan Najib, Tuan Speaker. Jadi Tuan Speaker, saya harap Tuan Speaker, mereka yang patut ada maruah dan integriti Tuan Speaker, sepatutnya sudah tentu akan rasa malu untuk harta keluar rumah bila dipalikkan dengan skandal mega seperti YNDB. Tetapi dalam negara ini Tuan Speaker, ada insan yang tak tahu malu masih dibenarkan berkeliaran di sana sini dengan driver, dengan bodyguard, dengan kereta pengiring. Ini tuan-tuan nak cakap apa lagi Tuan Speaker? Nak cakap apa lagi Tuan Speaker? Orang macam ini Tuan Speaker boleh berkeliaran, boleh pergi Singapura, boleh pergi yang Melaka, boleh makan asam pedas tu, dan orang boleh sambut lagi. Sedangkan dia adalah perompak yang besar dalam negara ini. Habis. Tuan Speaker, saya tak pernah berucap menggunakan tag ni. Paling pertama sebab tiru Syah Alam. Selama ni Tuan Speaker tak pernah pun berucap muka pakai tag. Tapi jangan bagi Syah Alam celah, tak ada. Okey, Tuan Speaker, jangan takut, saya akan habiskan Tuan Speaker. Minta lagi 1-2 minit lagi. Tuan Speaker, dalam hadis 40 Imam Nawawi, ni hadis riwayat Bukhari. Dia mengatakan, Rasulullah mengatakan bahawa iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau ada orang pas boleh terjemah kepada orang UMNO. Kalau sekiranya kamu tak tahu malu, kamu buatlah apa kamu nak buat. Kalau kamu dah tak tahu malu lagi dah. Kadang-kadang tuan-tuan kita rasa malu. Orang Islam tak tahu malu. Sedangkan orang-orang yang bukan Islam di luar negara, mereka rasa malu dan mereka sanggup letak jawatan kalau sekiranya mereka melakukan perkara-perkara yang dilihat telah pun
menjejaskan nama negara dan sebagainya. Tetapi di Malaysia, orang seperti ini berkeliaran Tuan Speaker. Baru dia marah saya sebab saya bidan, dia marah. Tapi tak apalah. Boleh tamatkan? Tuan Speaker, 3 buah dewan di Paguh bernilai 35.4 juta diluluskan pada waktu darurat. 38 juta digunakan untuk membaiki maligai mewah kediaman rasmi Perdana Menteri. Sedangkan rakyat struggle untuk bayar sewa rumah atau membayar balik pinjaman rumah. Tuan Speaker, saya rasa Tuan Speaker tahu bagaimana rakyat ada yang bunuh diri kerana mengalami masalah ekonomi. Tetapi di sana pula ada orang yang boleh tukar perabot di pejabat daripada parti Islam pula tu, parti PAS pula tu. Ada orang yang boleh beli kereta mewah walaupun berjenamakan kerajaan Islam. Dan rakyat tengah menderita. Jadi Tuan Speaker, sebagai penutup Tuan Speaker, saya nak kata gini Tuan Speaker. Sepang. Okey. Tuan Speaker, sekejap Tuan Speaker, boleh Tuan Speaker? Sikit. Saya nak Habis. Ya, saya nak minta pandangan Sepang yang Viewfire yang diberi kerjaan. Viewfire ni kereta terpakai recon daripada negara luar ke atau kereta brand new? Terima kasih. Ya, itu saya serah pada kerajaan nak jawab. Tamatkan? Tuan Speaker, saya nak tamatkan Tuan Speaker. Ya. Sebenarnya kerajaan ini mengatakan dia berbangga dengan keluarga Malaysia. Saya nak beritahu Tuan Speaker, apa yang berlaku di Melaka sekarang ini menunjukkan sekarang ini kita bukan keluarga Malaysia, tapi keluarga 69, keluarga yang berantakan, keluarga yang bercelaru. Di peringkat pusat mereka di kerajaan, di peringkat negeri mereka bergaduh. UMNO kutuk PN, PN kutuk UMNO. Padahal mereka dalam kerajaan sekarang ini. Ini keluarga 69 tuan. Kalau P. Ramlee masih hidup Tuan Speaker, dia kata ini saya pun tak boleh buat filem macam ini. Lagi hebat daripada P. Ramlee. Arwah P. Ramlee. Sebab mereka boleh buat filem yang tak boleh masuk akal. Di peringkat pusat mereka berada di kerajaan, di peringkat negeri mereka berlawan. Ini kerajaan apa tak tahu Tuan Speaker. Mungkin yang berhormat daripada Shah Alam dia lebih tahu nama-nama kerajaan itu. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Sepang.